Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang dihormati Fadil Ustaz Muhammad Farhan selaku moderator. Yang dimuliakan pengurusi PIBG, Taman Samudra, semua guru-guru besar, para guru semuanya, dan muslimin dan muslimat, para penonton sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 7 Ramadan 1443 bersamaan dengan 9 April 2022, kita dapat bersama dalam bicara duha pada pagi yang diberkati ini, insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, tajuk yang diberi untuk kita bicarakan iaitulah Ramadan Madrasah Penyucian Jiwa. Memang jelas daripada tajuk kita tahu bahawa kelebihan Ramadan itu sangat besar. Peluang yang Allah SWT anugerahkan kepada kita ini sangat-sangat mustahak, sangat besar untuk kita mengambilnya. Sebab dalam bahasa Arab dikata al-fursah qad la tatakarrar. Peluang itu mungkin tidak berulang. Ataupun peluang itu tak datang dua kali. Tahun ni Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita mengisi Ramadan dengan begitu baik. Dan kita tidak pasti ada ke tahun depan kita masih lagi dengan pengisian yang kita ada itu. Baik, saya ada sediakan slide sikit kita untuk, sebab kita duduk jauh ni. Kalau duduk depan lain cerita, bila duduk jauh ni kita paksa kena gunakan pendekatan yang lebih senanglah untuk dipahami, insya-Allah. Kita letak di bawah tajuk kita iaitu Ramadan Madrasah Penyucian Jiwa. Kita kata alhamdulillah, memang jelaslah dari sudut tajuk kita nak bincang tentang peluang membersihkan diri daripada perkara-perkara yang tidak baik. Sebab apa? Sebab kalau kita nak kata dengan kedatangan Ramadan saja kita jadi baik, tak juga. Itulah kata-kata daripada ulama salafus salih. Annal makan la tuqaddisu ahada. Tempat tidak mensucikan orang. Tempat tidak membersihkan orang. Sama juga dengan bulan, dia tak bersih. Macam kita beli mesin basuh. Kita beli mesin basuh yang mahal sekali. Sekali dengan lipat. Nah, dia bila dia sudah tu dah dia lipat sekali dah, bukannya setakat basuh ya. Tapi kalau kita tak guna dia, tak masukkan baju dalam mesin, jadi tak jadi? Tak jadi juga. Sama juga bila mari kita pergi Mekah. Mekah ni tempat yang paling baik dalam dunia ini. Madinah Munawwarah pun sama juga. Dua tanah haram. Al-Haramain, Asy-Syarifain. Tapi kita tak nak berubah, pun tak jadi. Sama juga bila mari bulan Ramadan, kita kata kita sekarang ni berada di bulan yang mulia. Bulan yang mulia. Tapi kalau orang tak memuliakan dirinya dengan bulan ini, dia tak akan jadi. Maka kerana itu bila kita kata bulan Ramadan, Madrasah Penyucian Jiwa, kita kata tepat sekali. Sebab apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala beri peluang kepada kita sebagaimana doa yang kita minta. Doa yang kita sentiasa minta dengan Allah Azza wa Jalla daripada awal lagi. Berapa bulan dulu kita dah minta. Kan? Daripada bulan Rajab lagi kita dengar imam-imam sudah membaca doa. Waballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Adakah kita nak sampai saja? Sampai Ramadan kemudian relax je? La. Ada tugasan besar yang perlu kita buat di bulan Ramadan ini. Kerana itu, ana suka share doa yang dibaca oleh golongan ulama salafus salih seperti yang diriwayat oleh Imam Yahya bin Abi Katsir rahimahullahu taala, mengatakan bahawa ulama-ulama salafus salih, bila kata salafus salih mana orang yang terdahulu, berdoa dengan 3 permohonan.
mereka minta 3 perkara dengan Allah Azza wa Jalla sebelum Ramadan, waktu datang Ramadan dan selepas Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan boleh ikut saya baca ni, kita kata ijazah ni, ijazah di alam maya. Jadi doa ni boleh ambil, saya dah bagi ke pengurusi tadi, PIGG. Ikut semua baca doa, Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadana li wa tasallamhu minni mutaqabbalah. Ya Allah, itu makna dia. Allahumma sallimni li Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tuan-tuan dan puan-puan kata alhamdulillah. Kita telah sampai ke bulan yang kita tunggu-tunggu. Tapi kita tak nak sampai saja. Ramai je orang sampai. Tak ada orang yang tak doa pun sampai juga. Dan kemudian wasallim Ramadan. Permohonan yang kedua, wasallim Ramadan li, ya Allah serahkanlah Ramadan ini, berilah peluang kepada kami dalam bulan Ramadan ini untuk mengisi ibadat yang sebanyak dan sebaik mungkin. Kalau katakan kita nak dua-dua, banyak dan baik. Apa beza Ustaz? Saya ni Abu Anas. Saya guna gelaran saya Abu Anas. Sebab nama, biasa orang Arab ni dia guna nama kunyah. Dia panggil kunyah, itu maknanya kunyah ni gelaran kepada seorang. Semua yang ada anak, yang kata ada anak boleh guna belaka, tak ada masalah. Oh, dia kata saya belum ada anak lagi, macam nak guna Abu, tak apa. Pernah Nabi panggil kepada seorang kanak-kanak, nama dia Abdullah. Nabi panggil dia ya Aba Umair ma fa'alan Nughir. Jadi mungkin tuan-tuan tanya, wasallim Ramadan ali, ya Allah serahkanlah Ramadan ini kepada kita untuk kita mengisinya dengan sebaik mungkin dan sebanyak mungkin. Timbul lagi soalan, yang sebaik itu macam mana kita nak tahu amalan kita baik ke tak baik? Jadi para ulama telah meletakkan 2 syarat amalan nak jadi baik. Saya harap kalau boleh para peserta, guru-guru, pelajar-pelajar ni tulis, buat nota sikit. Nanti kita tengok mana nota yang terbaik. Pihak PIBG lah bagi hadiah. Mana nota yang terbaik, kita akan bagi hadiah. Hadiah apa wallahualam lah. Dapat wahtamah apa okey. Dah lah, buat buka puasa. Jadi yang kata yang terbaik itu mesti ada 2 syarat. Yang terbaik ada 2 syarat. Syarat yang pertama, mesti kita lakukan dengan ikhlas pada Allah semata-mata. Kalau kita buat tak ikhlas, tak dapat. Tak jadi terbaik. Sebab tidak dikabulkan, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla kecuali amalan yang terbaik, amalan yang ikhlas. Baik, saya dah ikhlas. Saya dah ikhlas, Ustaz. Tapi amalan kita tidak satu lagi syarat yang kedua mesti ada serentak, iaitulah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ikut sunnah Nabi, itulah yang syarat yang kedua. Mana bila ada 2 syarat. Jadi kita serahkanlah Ramadan ini, berilah peluang kepada kami untuk melakukan yang terbaik. Dan jangan lupa doa permohonan yang ketiga, apabila kita selesai daripada Ramadan, selesai daripada puasa, kita nak Allah Ta'ala kabulkan apa? Allah Ta'ala kabulkan semua perkara yang kita laku, maka itulah yang dikatakan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Ya Allah, terimalah daripadaku permohonan, amalan, doa, semua baca Quran, ibadat-ibadat yang kita buat, kita minta Allah Ta'ala kabulkan, kita kata alhamdulillah. Jadi para jemaah sekalian, itu dia antara doa yang terbaik. Tuan-tuan dah ingat dah doa ni? Cuba kata sekali lagi. Allahumma, dia mudah ya. Cara teknik kita mengapa ni, doa ke apa benda, kita kena hitung, kena kira. Allahumma, itu ingat dah, itu kepala dia. Sallimni li Ramadan, 1. Wasallim Ramadana li, 2. Wa tasallamhu minni mutaqabbalah. 3 je. Kalau siapa dia boleh hafal 3 ni, mudah ya. Saya kata mudah sangat. Kita tak ajar yang pelik-pelik tuan-tuan. Yang panjang-panjang tak boleh ajar. Nanti dia tak tahu apa. Akhir sekali dia tak baca. Jadi baiklah, 3 doa telah kita minta. Maka kita mengatakan bulan inilah bulan yang besar. Kenapa bulan yang besar? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim telah berfirman dengan ayat yang sangat jelas. Ayat 183 surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim.
Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu berpuasa. Apa makna puasa? Sekejap lagi saya huraikan. Jangan bimbang, sebab kita ni di sekolah, guru-guru biasanya di orang ni suka belajar tentang takrif, definisi, baru kita tahu. Kan? Apa makna puasa? Ambil dulu terjemahan ayat ini. Kutiba alaikumusiyam, diperdukan ke atas kamu berpuasa. Oleh kerana puasa ni agak berat juga puasa ni. Tak makan ni bukan satu benda yang mudah kan. Maka Allah SWT buat analogi bandingan dengan orang dulu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana orang dulu daripada kamu juga telah berpuasa. Cuma beza orang dulu dengan kita dari sudut waktu, jarak dia. Kita hanya daripada subuh sampai maghrib. Orang dulu dia daripada maghrib sampai isya je boleh makan. Maghrib sehingga isya. Nak solat maghrib lagi, nak makan lagi, apa benda nak lagi. Akhir kali bila dah isya, tamatlah waktu makan. Kita kata Alhamdulillah zaman kita ini kita ada 10 jam depan kita. Daripada maghrib sampai ke subuh ada 10 jam lagi. Ataupun 11 jam yang kita ada untuk peluang, untuk macam-macam benda yang kita boleh buat pada malam hari Ramadan. Baik, menjadi agenda besar daripada Allah Azza wa Jalla nak bagi pada kita la'allakum tattaqun. Allah kata aku nak jadikan kamu orang yang bertakwa. Inilah yang dikatakan penyucian jiwa, iaitu dengan kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ayat ini Al-Baqarah 183. Untuk maklumat para jemaah, guru-guru, para pelajar sekalian, bila kita kata ayat puasa, Allah Ta'ala letak satu tempat je. Ayatus Siyam, satu tempat je Tuhan letak. Dalam surah Al-Baqarah bermula ayat 183 ini, berakhir sehingga ayat 187. Dia berbeza dengan ibadat lain. Ibadat lain macam-macam. Dalam solat, Allah Ta'ala tak sebut berapa rakaat. Bagaimana cara pelaksanaan. Tapi Ramadan dia sebut masa, waktu, adab, peraturan. Itu di antara kelebihan puasa. Maka sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih dikeluar oleh Imam Bukhari Muslim, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa berpuasa, puasa bila Ramadan, dalam dua keadaan. Yang pertama iman. Apa makna iman? Apa makna iman? Iman bermakna kita lakukan ini bukan kerana orang, bukan kerana siapa dia, bukan kerana timbangan. Kita macam-macam kategori puasa ni kan. Ada orang puasa kerana Allah. Imanan, ini yang kita katakan Allah. Ada orang puasa kerana doktor. Kenapa puasa tu? Kenapa puasa? Sebab esok ada pembedahan. Itu puasa kerana doktor nama dia. Ada juga orang puasa kerana nak jaga penampilan diri, jaga body kata orang. Tak makan dia tu. Dan ada orang puasa kerana politik, contohnya mogok lapar. Kenapa dia ni tak makan? Dia panggil mogok lapar. Tapi kita nak puasa imanan wahtisaban. Dalam keadaan kita beriman, wahtisaban dan mengharapkan pahala. Tuan-tuan dan puan-puan kena ingat. Ada setengah orang ni terlalu tinggi dia punya maqam, dia kata kita ni kalau buat ibadat tak boleh minta apa-apa dengan Allah Ta'ala. Siapa di ibadat nak pahala tak boleh. Kita kata kenapa tak boleh? Nabi SAW ajar kepada kita. Wahtisaban, mengharapkan pahala daripada Allah Azza wa Jalla. Kita bukan kerana, maksudnya ikhlas kita tu. Tidak kerana orang lain kita buat. Kerana Allah semata-mata, ghufira lahu ma taqaddama min zambihi. Nasya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa dia yang lepas. Allah Ta'ala akan ampunkan dosa dia yang lalu. Di sini, maka di sini timbul lagi. Dosa mana tu? Dosa kecil ke dosa besar? Dosa yang tersembunyi ke dosa yang zahir? Kita mengatakan itulah yang kita cari sekarang ni. Dosa mana yang diampunkan itu? Dosa mana yang diampunkan oleh Allah Azza wa Jalla itu? Maka para ulama mengatakan dosa-dosa kecil.
Adapun dosa-dosa besar, itu perlu kepada taubat khas daripada orang yang melakukannya. Baik. Bila mari bulan Ramadan, Nabi SAW telah sebut dalam sebuah hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i, atakum syahrul Ramadan. Telah datang kepada kamu bulan Ramadan. Nah, di sini sebahagian ulama hadis mengatakan boleh kita mengucap tahniah. Disunat, dianjurkan kita mengucap tahniah bila masuknya Ramadan. Kita kata selamat datang Ramadan, semoga Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita taufik dan hidayah untuk melakukan ibadat. Nah, boleh. Di sekolah-sekolah pun tulis ahlan Ramadan, selamat datang Ramadan. Kalau di supermarket dia tak pakai Ramadan, selamat hari raya lalu dah. Sebab bagi dia raya tu besar, orang beli barang banyak di hari raya, kan? Ya, Ramadan ni untuk kedai-kedai makan yang banyak angkat Ramadan, sebab orang suka makan bulan Ramadan. Raya orang tak pergi ke restoran, orang makan rumah terbuka, makan free. Maka Nabi sebut syahrun mubarakun. Syahrun mubarak. Makna bulan yang diberkati. Ramadan, bulan yang diberkati. Faradallahu alaikum siyamahu. Allah Ta'ala fardukan ke atas kamu berpuasa. Tuftahu fi abwabul jannah. Dibukanya pintu-pintu syurga. Pintu syurga semua ada berapa? Berapa pintu syurga ada? Jawabnya 8. Payah ke susah nak buka pintu syurga? Ramadan je terbuka pintu syurga. Kita kata Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, pintu syurga ni taklah payah sangat nak buka dia. Biasa kalau kita belajar hadis tentang kelebihan wudu. Selepas kita ambil wudu dengan sempurna, kita baca doa berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah sampai ke akhir. Maka kata Nabi SAW, Allah Ta'ala buka 8 pintu syurga. Mu nak masuk yang mana? Pilih. Besarnya syahadah itu. Sebab bila kita wudu, kemudian kita mengucap syahadah tu, besar dia punya kelebihan, boleh masuk pintu mana nak masuk. Pintu syurga mengikut dalam hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, Nabi sebut baina Makkah wa Hajar. Pintu syurga ni luas dia di antara Mekah dengan Hajar. Dekat dengan Bahrain sekarang ni. Jarak dia jauh. 1000 kilometer. 1000 kilometer. Saya waktu belajar dulu pernah saya bawa kereta daripada Madinah pergi ke sempadan Bahrain. Border dia. Naik atas jambatan dia panjang, kita pusing setakat itulah sebab kita tak ada visa. Makna jarak saja ada 1000 kilometer luasnya pintu syurga. Tapi kita jangan happy sangat, jangan kata pintu syurga luas ni confirm lah aku boleh masuk. Allahul musta'an. Kita kata Allah yang berkuasa. Kita hanya mampu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla supaya pintu itu dibuka untuk kita. Sebab itu, kemudian ditutupnya pintu neraka, timbul lagi soalan, pintu neraka ada berapa? 7. Pintu syurga ada 8. Kenapa berbeza di antara pintu syurga dengan pintu neraka? Kenapa berbeza? Jawab dianya berbezanya kerana nak menampakkan rahmat Allah Ta'ala itu sangat luas. Rahmat Allah Ta'ala sangat apa? Sangat luas. Apa yang luasnya? Rahmat 8. Pintu neraka azab 7. Dalam hadis Allah Ta'ala berfirman, inna rahmati sabaqat ghadabi. Rahmat aku mendahului kemurkaanku. Jadi kita kata Alhamdulillah, luasnya rahmat Allah Ta'ala. Kemudian Nabi kata apa? Wa tughallu fihi maradatus syayatin, syaitan-syaitan diikat. Ini yang kita nak ni para jemaah sekalian. Nak kaitkan hadis ini dengan ayat Quran tadi. Apa dia ayat Quran? La'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Supaya menjadi orang bertakwa. Bila Allah nak kita bertakwa, Nabi sebut diikatnya syaitan. Wa maradatul jin, jin-jin yang nakal diikat. Sebab apa diikat? Sebab Allah Ta'ala nak beri peluang kepada kita, para jemaah sekalian, supaya kita orang yang nak jadi orang takwa ni, lorong dia lebih luas terbuka. Lebih luas terbuka lorong dia. Sebab apa?
sebab peluang itu lebih besar. Peluang itu lebih besar. Kita kata alhamdulillah. Kalau tidak, susah kita. Macam mana susah? Nak jadi orang takwa, tapi syaitan pun kuat juga godaan. Kita kata inilah peluang yang besar apabila kita semua para jemaah sekalian berada dalam suasana yang begitu baik. Berada dalam suasana yang begitu baik, persekitaran yang begitu baik, peluang yang begitu besar sebab Allah nak jadi kita orang takwa, ditutupnya pintu neraka. Diikatnya syaitan-syaitan. Kemudian Nabi kata apa? Wa fihi lailatun, pada bulan Ramadan ini ada satu malam lebih baik daripada 1000 bulan, iaitulah malam Lailatul Qadar. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang terhalang daripada mendapat kebaikan Ramadan, maka itulah orang yang terhalang daripada mendapat keampunan Allah Azza wa Jalla. Baik para jemaah sekalian, salah satu daripada pintu syurga yang dikhaskan untuk orang-orang yang berpuasa nama dia Bab Ar-Rayyan. Bab Ar-Rayyan iaitulah pintu khas yang Allah Subhanahu wa taala khaskan untuk orang yang puasa je boleh masuk ikut ni. Orang yang tak berpuasa tak boleh masuk. Orang yang tak berpuasa tak boleh masuk. Maka para jemaah sekalian, marilah kita ambil peluang, ambil peluang kita berpuasa ni supaya kita boleh masuk dalam pintu Ar-Rayyan yang telah disediakan untuk orang yang dahaga. Sebab tu nama dia Rayyan. Rayyan itu makna orang dahaga, orang yang berpuasa ni orang dahaga kan. Jadilah nama dia Ar-Rayyan. Baik para jemaah sekalian, satu lagi peluang yang cukup besar di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kita sebut, walillahi utaqa'u minan nar. Allah Taala ada senarai. Tuan-tuan tanda, Allah Taala ada senarai orang yang dibebaskan daripada api neraka pada setiap malam. Allah Taala bebaskan daripada api neraka pada bila? Pada setiap malam. Jadi kita berdoa kepada Allah SWT, biarlah kita ni setiap malam termasuk di kalangan orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Azza wa Jalla daripada api neraka. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan kita semua termasuk di kalangan orang itu. Maka di antara peluang yang besar yang kita nak ambil, iaitulah banyakkan doa. Saya harap tuan-tuan boleh ambil doa ni. Doa ni diambil daripada mafhum daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata innalillahi, Nabi kata apa? Innalillahi inda kulli fitrin utaqa. Setiap kali nak buka puasa tu ada senarai orang dibebas daripada neraka. Dan dalam hadis lain dalam Tirmizi dia kata walillahi utaqa minan fi kulli lailatin. Setiap malam ada orang yang dibebaskan daripada api neraka. Jadi tuan-tuan ambil doa ni. Di antara doa yang kita elok, kita kata Coba ikut. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikan kami daripada golongan yang engkau bebaskan daripada api neraka. Ataupun doa yang kedua, Allahumma atiq riqabana minan nar. Ya Allah, bebaskan kami daripada belenggu api neraka, dan seeloknya kita tambah lagi. Tuan-tuan boleh tulislah tambahan apa yang kita nak tambah. Allahumma ja'alna waliwalidaina. Ini kita tambah. Ya Allah, jadikan kami. Bahasa Melayu dah senang. Dua ibu bapa kami. Isteri dan anak-anak kami. Maknanya kalau isteri, suami dan anak-anak kami dan orang-orang yang kami sayangi, bebaskan kami dan mereka daripada api neraka. Jadi format doa ni cukup senang para jemaah sekalian. Berdoa ni tak susah-susah. Doa bahasa Melayu pun tak apa, tetapi peluang untuk kita berdoa itu sangat besar apabila marinya waktu mustajab doa. Di antara waktu mustajab doa itu ketika kita nak berbuka puasa. Ketika kita nak berbuka puasa, itulah di antara waktu mustajab doa. Jadi bila kita pergi kepada banyak hadis-hadis, saya skip lah sebab panjang lagi kita nak cerita. Di antaranya ini hadis yang saya sebut tadi, Allah Ta'ala ada senarai orang dibebaskan daripada api neraka pada setiap malam. Jadi kita ambil peluang, kita berdoa. Ada doa yang awal tadi, waktu nak buka puasa, itu salah satu daripada tempat. Yang pentingnya ketika kita nak buka puasa tu, ambillah peluang sikit.
Kan? Ambillah peluang berdoa. Doa kita simple je para jemaah sekalian, tak usah duduk cari doa yang pelik-pelik, yang payah-payah. Kita doa kepada minta dengan Allah Azza wa Jalla supaya Allah Taala jadikan kita, Allah Taala jadikan keluar, dua ibu bapa kita, jangan lupa sekali-kali dua ibu bapa yang hidup atau yang sudah meninggal. Sebab kerana melalui mereka lah wujudnya kita di alam sekarang. Kalau tak ada ibu bapa, tak ada orang mari daripada buluh betung, kata orang kan. Oh, dia ni mari daripada buluh betung ni. Kan tak ada. Kita kata kita tak mari daripada buluh betung, kita mari daripada dua ibu bapa kita kata alhamdulillah. Kemudian jangan lupa doa pasangan masing-masing. Suami untuk isteri, isteri kepada suami dan anak-anak serta orang yang kita sayangi, itu dipanggil waktu mustajab doa. Baik, bila kita kata kita nak puasa, apa dia makna puasa? Definisi puasa tu apa dia? Puasa ni kalau kita belajar ilmu bahasa Arab, mudah je. Asyam dengan makna al-imsak. Maknanya kita menahan diri. Itu makna puasa. Biasanya bila sebut bab puasa ni, orang akan contohkan kepada kita dengan kata-kata Sayyidah Maryam. Ingat tak Sayyidah Maryam? Sewaktu dia buat balik Nabi Isa, setelah dia melahirkan Isa, bila dia lahirkan Nabi Isa, dia bawa baliklah Isa ke kampung dia. Bawa balik Isa ke kampung dia. Sampai-sampai, mengamuk orang kampung. Dia kata, Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya. Maryam, kamu bawa balik apa ni? Apa yang kamu bawa balik ni? Bawa balik baby? Maryam kata, inni nazartu lirrahmani sauma. Saya tak nak bercakap dengan orang sekarang. Dia pun tunjuk ke baby dia. Maknanya, kalau kita diam-diam, kita banyak kerja ke, kita apa benda, orang mari cakap, kita kata, aku puasa hari ni. Betul dari sudut bahasa. Tapi dari sudut syarak, apa dia? Puasa itu bererti menahan diri daripada makan dan minum, serta daripada segala perbuatan yang boleh membatalkan puasa. Dalam bahasa dipanggil al-imsaku anil muftirat. Menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa, bermula daripada terbit fajar sehingga terbenam matahari dengan niat. Jadi kalau kita belajar ilmu fiqh lah, sambil-sambil kita cerita ni, saya nak ulang kaji balik dengan tuan-tuan dan puan-puan. Ilmu fiqh kata apa? Puasa itu dua je dia punya rukun. Apa dia dua rukun? Yang pertama niat. Niat, bila kita nak niat? Pada waktu malam. Niat puasa ni pada waktu malam. Waktu malam mengikut Islam, mengikut bulan kita ni Hijri ni, bermula pada waktu maghrib. Masuk je maghrib, kita lepas je buka puasa untuk hari ni, boleh je kita niat untuk besok. Tak semesti, nanti saya niat nak bangun sahur, nanti saya niat. Lah, jauh tu. Nanti kalau kita tak terbangun pun, kita dah niat. Saya tengah makan tadi Ustaz. Ustaz Abu Anas, saya tengah makan tadi, saya niat puasa dalam hati. Boleh? Boleh. Tengah tarawih pun boleh. Maknanya simple je niat tu. Iaitulah, kita niat dalam hati aku puasa esok, jadilah tu. Yang kita belajar, nawai itu format niat. Itu dia panggil format niat. Ustaz-ustaz yang mengajar para tuan itu, dia tahu itu format niat. Tapi niat tu dalam hati yang sangat mudah, sangat simple. Bahkan para ulama juga dalam fiqh Syafi'i sendiri juga mengajar kepada kita supaya kita berniat sebulan terus mengikut mazhab Imam Malik. Di awal Ramadan, kita pun niat saja aku puasa sebulan. Saya tak niat lagi daripada awal. Niat hari malam ni. Niat puasa sebulan. Boleh? Boleh. Tetapi mesti kita kena berniat, ulang balik niat setiap malam mengikut mazhab kita. Cuma itu untuk in case. Sekiranya ada satu hari kita terlupa. Apa dia terlupa? Tak teringat. Tak teringat. Tak ingat niat. Ataupun syaitan mari was-waskan kita. Dia kata, awak puasa tu awak niat ke tak? Kita kata, auzubillahi minasyaitanir rajim. Kau tak ada syaitan, kau kena belenggu. Mari lagi nak was-was dengan aku. Ni ada orang tanya ni, apa makna syaitan dibelenggu? Apa makna syaitan dibelenggu? Kita kata tuan-tuan dan puan-puan, syaitan tu ada. Jangan kata, syaitan tak ada bulan Ramadan. Siapa cakap dia tak ada? Ada dia. Cuma dia kena ikat. Saya buat analogi mudah lah untuk kita faham para jemaah sekalian. Kita ni kalau kita pergi ke zoo negara, pergi tengok harimau ke, tengok singa, tengok apa benda yang hayawan-hayawan yang beken-beken tak. Dia ada.
Tapi dia kena rantai di dalam apa ni kurungan besi dia. Syaitan ni dia wujud. Dia masih lagi boleh bisik-bisik kat telinga kita, cuma dia tak boleh kacau banyak. Itu dia panggil gangguan syaitan tu masih lagi ada. Lebih-lebih lagi, bagi orang yang telah terdidik nafsunya oleh syaitan, maka itu berat. Jadi kesimpulan kitanya, rukun puasa itu dua saja. Yang pertama berniat, yang kedua menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Apa dia yang membatalkan puasa itu? Senang je para jemaah sekalian. Perkara asas yang membatalkan puasa yang disepakati oleh para ulama Islam, yang pertama dia panggil makan, kan? Makan. Yang kedua minum dengan sengaja. Yang ketiga melakukan jima, persetubuhan. Yang keempat keluarnya haid ataupun nifas, kan? Bagi wanita khas ini. Kemudian ada lagi lah, muntah lah, macam-macam lah kita kata, itu panjang cerita. Saya pun tak nak ulang kaji banyak, cuma semitah lalu, supaya tuan-tuan dan puan-puan boleh ingat balik perbincangan kita ini, iaitulah tentang perkara asas yang membatalkan puasa. Kemudian timbul lagi soalan larangan-larangan yang disepakati. Ini kita nak. Di kita ni ada dua, puasa dari sudut fizikalnya. Puasa dari sudut fizikal ataupun dari sudut zahirnya, iaitulah kita menahan diri daripada makan, minum, persetubuhan, perkara yang batalkan puasa itu. Tetapi ada lagi di antara perkara yang menjadi larangan yang disepakati ketika puasa adalah yang pertama menahan nafsu syahwat. Jangan ikut nafsu. Nafsu nak apa? Biasa nafsu ni dia kacau. Dan bila dilarang dia pun mula nak buat. Jadi kita kena menanggung lapar dan dahaga. Menahan diri daripada bersetubuh dengan isteri, termasuklah juga perbuatan merokok dan lain-lain lagi perkara yang boleh membatalkan puasa, dan ada lagi perkara yang besar, iaitulah perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Perkara yang akan membatalkan pahala puasa. Jadi para jemaah sekalian, dari sudut fiqh kita jelas bahawa puasa itu menahan diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka sekarang ni kita nak pergi kepada bagaimana kita nak merealisasikan pembersihan jiwa, tazkiyatun nafsi, untuk dalam bulan Ramadan ni, pembersihan jiwa. Maka kita pergi pada adab berpuasa. Apa dia adab? Ana dah keluar satu pamphlet. Harapnya pihak penganjur boleh letakkan link tu di apa ni channel kita ni, nanti orang-orang yang nak baca dia boleh ambil, sebab kalau anda nak baca di sini nampak kecil dia punya tulisan tu, kalau besar pun tak nampak. Dan risalah ni boleh juga ambil di Facebook saya, Abu Anas Madani, ada link kat situ. Tajuk dia Ramadan Mubarak, amalan-amalan di bulan Ramadan. Baik, kita fokuskan kepada perkara asas tentang Ramadan ni, apa yang kita nak buat. Kita balik semula kepada firman Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala sebut di awal ayat yang saya baca tadi, kutiba alaikumus siyam la'allakum tattaqun. Allah fardukan ke atas kamu puasa, mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Jadi matlamat besar puasa itu untuk apa para jemaah sekalian? Matlamat besar puasa untuk menjadi orang yang bertakwa. Jadi bila kita kata kita nak jadi orang bertakwa, inilah yang penting bagi kita. Yang besar bagi kitanya, nak jadi orang bertakwa, apa yang kita kena buat? Beberapa perkara. Dalam risalah ni, risalah Ramadan yang kita bagi ni, ada 9 tajuk, 9 perkara yang kita elok kita lakukan, insyaAllah. Jadi kita nak raih takwa, apa yang kita kena buat? Penambahan pahala dan mencari redha Allah Azza wa Jalla, di antaranya sudah sentuh. Yang utama sekali, kita puasa. Kemudian di antara puasa ni, dia ada kaitan dengan satu lagi ibadat yang besar. Dia panggil puasa dan Al-Quran. Puasa, Al-Quran, Qiyamul Lail. 3 perkara ini satu sinonim. Satu benda yang tak boleh berpisah. Kita kata puasa, Quran dan Qiyamul Lail. Sebab apa dia jadi 3 perkara ini? Kenapa dia jadi 3 perkara ini jadi fokus utama?
Tuan-tuan boleh tengok dalam ayat 185 dalam surah Al-Baqarah, Allah Ta'ala sebut, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan diturun padanya Al-Quran. Bulan Ramadan itu bulan diturun padanya Al-Quran. Apa dia fungsi Quran? Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Menjadi petunjuk dan penjelasan kepada petunjuk. Jadi Al-Quran itu besar. Maka oleh kerana permulaan turun Al-Quran kepada bulan Ramadan, dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam setiap tahun dia ulang kaji Mudarasatul Quran yang kita panggil tadarus Quran. Kita ni biasanya tempat kita ni satu je kita fokus, tadarus baca Quran. Dia panggil tadarus baca Quran. Yang kita naknya para jemaah sekalian, tadarus memahami Al-Quran. Sekali lagi, baca dan faham. Bila baca dan faham, kemudian dia akan pergi kepada satu lagi tajuk dia, baca, faham dan amal. Barulah meningkat naik yang sepatutnya. Meningkat naik yang sepatutnya, baca, faham dan amal. Baca, faham dan amal. Jadi kalau setakat baca saja, boleh pahala, satu. Tapi yang besarnya, baca, faham dan amal itu yang jadi fokus. Baik. Oleh kerana Ramadan ni turun Al-Quran, maka itulah yang sebabnya kita letak fungsi Al-Quran itu besar. Dan Nabi SAW juga telah bersabda dalam hadis yang sahih, man qama ramadhana imanan wahtisaban. Man qama ramadhana imanan wahtisaban. Siapa dia berdiri pada malam Ramadan dalam keadaan beriman dan mengharapkan pahala. Jadi kita kata Ramadan, Quran dan berdiri. Makna berdiri itu beribadat pada Allah. Bahkan kita disyariatkan supaya beribadat pada malam Ramadan itu secara jama'i, secara berjamaah. Oh, timbul soalan, tapi kenapa Nabi tak buat? Kenapa Nabi SAW tidak buat? Kenapa tak buat? Sebabnya Nabi buat beberapa kali. Dalam hadis Nabi nyatakan sebab dia tak buat, kerana dia bimbang takut difardukan, menyusahkan umat. Sebab itu Nabi kita sallallahu alaihi dikenali dengan nama rahmatan lil alamin. Nabi pembawa rahmat bagi sekalian alam. Maknanya rahmat dia tu, dia bimbang takut umat dia ni terbeban apabila diwajibkan salat al-qiyam. Atau zaman Nabi dia tak nama tarawih, nama dia salatul qiyam, ay qiyam Ramadan. Dalam hadis Nabi kata man qama ramadhana, siapa dia berdiri pada malam Ramadan. Maka para jemaah sekalian, inilah fokus yang kita ambil. Cuma saya dah kempen lamalah, ustaz-ustaz lain pun kempen sama juga, iaitu bila mari bulan Ramadan, tuan-tuan dan puan-puan kita 2 tahun dah jadi apa? Jadi imam sendiri di rumah masing-masing, kan? Kita panggil imam interim. Imam interim ya. Sekarang ni dah boleh pergi masjid pun tak nak pergi juga. Nak jadi imam sendiri di rumah, kita kata cukup lah. Jawatan interim ni dia bukannya selama-lama. Di waktu tu ya dia boleh jadi imamnya. Jadi sekarang ni kita nak fokus. Kita nak baca Quran, kemudian kita nak apa? Kita nak jaga solat kita bersama dengan imam. Ada jemaah pergi masjid, dia cari bilangan yang sedikit. Tahun ni saya dengar ada beberapa negeri pejabat agama telah menetapkan mesti 20. Kita kata beginilah para jemaah sekalian, 20 ke 8 ke, benda tu adalah benda khilaf. Tapi kalau pihak pemerintah menetapkan dia jadi 20, kekallah 20. Kan? Cantik je. 20 pun alhamdulillah, ini peluang yang besar untuk kita menambahkan pahala. Sebab kalau 8, dia gaya ulama salafus salih ni, kata Imam Syafi'i, kalau panjangkan bacaan, kurangkan bilangan rakaat. Kalau dikurangkan di banyak rakaat, kita boleh apa? Boleh kurangkan dia punya bacaan. Pendekkan sikitlah bacaan, bukan kata kurang tak cukup. Mana kita boleh pendekkan sikit kita punya bacaan. Jadi cuma timbul lagi soalan. Saya tak nak timbul tentang bilangan berapa.
selesai dah masalah, pihak pemerintah juga telah menetapkan dan pihak masjid juga telah memilih, tuan-tuan sendiri juga telah pilih, kita kata cukuplah setakat mana yang sedia ada. Yang kita nak kempen para jemaah sekalian, jangan lari tengah jalan. Jangan lari tengah jalan. Macam mana tak mau lari? Pernah satu malam, Nabi solat bersama dengan para sahabat qiyam Ramadan ni sampai separuh malam. Sampai separuh malam. Bila mari separuh malam, sahabat-sahabat mari komplain dengan Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, terkejut tuan-tuan ni. Ada komplain juga Ustaz zaman Nabi?" Ya, ada komplain juga. Tapi komplain dia bukan macam kita tuan-tuan. Komplain dia macam ni. Dia kata, "Ya Rasulullah, baru separuh malam. Lambat lagi nak sahur. Boleh tak kalau Rasulullah SAW teruskan? Teruskan apa? Teruskan solat ini sampai ke sahur." Kalau saya imam lah, tak tahulah Ustaz Farhan, kalau dia jadi imam, Ustaz Zakaria, kalau orang makmum kepung awak, ajak sambah lagi rakaat, agak-agak kita masuk balik Oh, nampak semangat makmum ni. Tapi Nabi SAW rahmatan lil alamin tidak layan permohonan yang agak menyusahkan itu. Dia tak layan. Sebab apa dia tak layan? Sebab Nabi tahu nanti di akhir zaman ramai orang yang susah, ramai orang yang senang kita kata malas ya, senang tak? Yang malas, yang 20 lari 8, yang pergi 8 lari 4, apa ada lari semua pokok dia ni. Maka Nabi SAW telah bersabda, tengok dalam hadis yang kita paparkan di skrin tu, "Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin." Innahu man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa dia solat bersama dengan imam sampai sudah. Siapa dia solat bersama imam sampai sudah, imam 20, kalau imam witir 3 rakaat termasuk juga jadi 23 rakaat, maka orang ni ditulis pahala qiyamul lailatin, berdiri satu malam. Itu yang saya kata Nabi kita SAW rahmatan lil alamin, dia bagi bonus kepada kita. Dia tahu kita ni susah, dia tahu kita tak apa kuat, maka Nabi SAW bagi bonus, mu solat bersama imam sampai sudah, ditulis bagimu pahala berdiri satu malam walaupun awak balik tidur di rumah. Kita kata alhamdulillah. Kata tuan-tuan alhamdulillah. Kita macam mana kita tak tidur? Besok time kerja, kecuali malam cuti. Esok saya nak kerja. Macam mana saya tak tidur? Jadi kita boleh habiskan dengan imam. Timbul lagi soalan, saya biasanya, ini banyak soalan yang timbul ni. Saya ni biasanya Ustaz, solat tarawih sama imam, tapi bila sampai witir, saya undur ke belakang, relax. Ataupun solat seorang. Ataupun balik. Kita mengatakan itu salah SOP. Salah ke saya? Tak salah. Cuma tidak mencapai tahap kutiba lahu qiyamul lailatin, dia dapat pahala berdiri bersama imam sampai sudah. Tak dapat. Habis macam mana saya nak buat? Saya nak solat ni, nak dapat pahala bonus ni. Jawabnya, kita kena sudah juga dengan imam. Waktu imam niat witir, kita ada dua pilihan, dua option kita boleh ambil. Saya witir bersama imam, habis bila saya bangun di akhir malam nanti, tak perlu witir lagi. Nabi sebut dalam hadis, la witrani fi lailatin, tidak ada witir 2 kali satu malam. Tak ada witir 2 kali satu malam. Jadi witir hanya sekali. Siapa dia witir dengan imam di awal malam, lepas tarawih, balik rumah, dia tahajud, boleh. Ada orang cakap, Ustaz, mana boleh tahajud selepas daripada kan witir ke penutup solat malam, dia bukan tutup pintu. Nabi kata yang afdalnya, yang terbaiknya kita jadikan witir itu sebagai penutup solat malam. Itu yang terbaik, yang afdal. Habis yang kita nak buat ni, dua pilihan. Sama ada awak solat dengan imam di awal malam, ataupun waktu imam solat witir, kita niatlah solat apa-apa. Siap, niat solat qiyamul lail. Kita ikut imam. Yang 2 rakaat tu tak apalah. Yang 1 rakaat tu nak macam mana? 1 rakaat tu kita tambah 1 rakaat lagi. Malu ke orang Ustaz. Takkanlah orang bagi salam saya bangun. Pandai-pandailah. Waktu nak witir tu pergi duduk di sebalik tepi-tepi dinding ke, di sebalik tiang ke.
ataupun yang senangnya tambah tu sambil duduk jelah. Kita solat sunat ni boleh duduk. Sambil duduk kita Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Kita berrokok, kita sujud. Kita bagi salam sekali orang. Nanti kita bangun waktu sahur nanti kita tahajud dan kita witir di sana. Alhamdulillah. Barulah kita dapat pahala qiyamul lailatin, pahala berdiri bersama dengan imam. Kita kata alhamdulillah. Maka Nabi SAW sebut pada kita hatta yang sarif sehingga imam sudah. Baik. Oh, tadi Quran kita tak bincang panjang. Tentang Quran para jemaah sekalian, mesti kita kena buat, kita kena baca Al-Quran sebanyak mungkin sebagaimana kata di para ulama Islam, kita dengan Quran ini beri masa kepada Quran, jangan bila ada masa baru nak baca Quran. Baik. Ada lagi perkara-perkara yang perlu kita buat. Saya tengok masa sangat terhad ya. Iaitu puasa anggota. Dipanggil puasa keluar. Puasa masuk tu alhamdulillah tuan-tuan dah jaga. Puasa masuk ni maknanya tak makan lah, tak makan, tak minum. Timbul lagi soalan, kalau saya kena swab, tak, kena swab ni, kena korek hidung waktu tengah hari macam mana? Kalau kena ambil sampel ni. Jadi alhamdulillah 2 tahun ni kita telah menghadapi suasana yang pandemik ni. Banyak dah sudah majlis fatwa telah mengeluarkan fatwa bahawa tidak batal puasa dengan cocok, sebab dia masuk je, dia bukan masuk sampai dalam, ambil sampel dia keluar balik. Selesai masalah. Yang timbul masalah yang kita bimbang para jemaah sekalian sekarang ni, iaitulah puasa anggota keluar ni, yang keluar. Nabi SAW bersabda, "Man lam yada' qaula zuri wal 'amala bihi." Siapa dia tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang bohong, masih lagi melakukannya, falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah Ta'ala tak berhajat orang ni tak makan, tak minum, tapi dia masih lagi siang bersiang Ramadannya, masih lagi kutuk orang, masih lagi mengumpat orang, masih lagi macam-macam dia punya perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan pada bulan Ramadan. Maka itu dia panggil, Allah kata, aku tak berajak lah, mu tak makan, tak minum. Yang kita tak makan, tak minum itu semuanya halal. Nasi, berah kita beli dengan duit yang halal. Kan? Air pun sama. Tapi kita tak makan. Sebab apa? Sebab menjaga hak Allah Azza wa Jalla. Tapi kenapa pula benda-benda yang haram ini masih lagi lakukan? Ada orang tanya Ustaz, dia kata, Ustaz, kenapa tidak dimasukkan sekali? Perkara-perkara yang membatalkan puasa itu, mengumpat orang, mengeji orang, mengutuk orang. Kita kata itu membatalkan pahala puasa, bukan membatalkan fizikal puasa. Sebab kalau batal fizikal puasa, payah nak kira kan? Payah kita nak kira tu. Sebab apa? Sebab benda tu kita tak tahu. Saya tak mengumpat, cuma saya bagi tahu je. Macam mana kita nak kata? Saya bukan mengumpat, saya membawang. Saya membawangnya. Kan? Baiklah. Itu yang dikatakan. Macam mana kita nak buat? Sukar. Jadi, kerana itu ulama letakkan perkara-perkara ini, perkara yang membatalkan pahala puasa. Puasanya tak batal. Adalah sebahagian kecil yang mengatakan batal, tapi kita ambil yang majoriti, tak batal. Maka di antara pintu-pintu, enteran pintu masuk nak membatalkan pahala puasa ni, iaitu melalui lidah, mata, anggota-anggota kita itu. Sebab itulah dan juga Nabi sebut dalam hadis yang sahih, Nabi kita kata, iza asbaha ahadukum yauman sa'iman, apabila kamu berpuasa, la yarfus, jangan lagi melakukan perkara yang berkait dengan wanita. Maknanya tak boleh pada hari kita berpuasa, kita duduk, suami isteri duduk bermesra-mesra, bercakap tak apa, duduk dekat tidak jadi masalah. Jangan buatlah benda-benda yang boleh membawa kepada batalnya puasa. Boleh batalnya puasa. Itu yang kita bimbang hari ini para pelajar sekalian, para jemaah sekalian. Maka Nabi kata, tengok ada hadis ni jelas. Wala yajhal,
Jangan bertempit, jangan mengeluarkan perkata-perkata yang buruk, yang keji, yang tak baik. Jangan bertempit, berkelahi. Fa ini mru'un syatamahu. Andainya orang mari nak berkelahi dengan kita kena jawab inni saim. Ya Allah, aku sedang berpuasa ni. Biarlah dia seorang je yang melalak. Biar dia seorang yang bertempik, biar seorang yang kutuk saya, tapi saya tetap tidak akan mengeluarkan perkataan yang tidak baik. Ini sangat penting para jemaah sekalian untuk kita selesaikan masalah kita dalam masa kita berpuasa. Baik, sekarang ni timbul lagi soalan. Apa dia soalan? Dia kata, Ustaz, Abu Anas, kami ni tak bercakap pun. Tak bercakap. Habis kau buat apa? Saya share je. Tuan-tuan kena ingat. Kita share dengan tangan kita, sebagaimana dalam tafsir Quran, ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak bercakap satu perkataan, tidak mengeluarkan satu ucapan. Para ulama tafsir kata, termasuklah al-kitabah wal isyarah. Saya tak bercakap, tapi kita guna tangan kita share, kita ambil gambar-gambar orang, kita buat fitnah, kita sebarkan benda-benda yang tak baik, kan? Maka itu semua termasuk dalam sama dengan dosa perkataan. Tuan-tuan dan puan-puan jangan main-main. Tengah sambil puasa duduk share benda-benda yang boleh memfitnah kepada orang, maka kita kata ini satu benda yang tidak baik. Ini wartawan tanya ucapan kita, dia kata apa yang kita nak nasihat, kita kata jangan jadi pengganti syaitan. Jangan jadi pengganti syaitan. Mana syaitan kena ikat kita pula yang bermaharajalela di atas dunia ini. Itu di antara perkara yang cukup menyusahkan kita para jemaah sekalian. Baik. Maka perkara-perkara lain lagi di antara sunah-sunah yang patut kita jaga, iaitulah ketika masuknya waktu berbuka puasa, kita berbuka puasalah dengan cara yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita ni dia buka puasa dengan yang pertama sekali para jemaah sekalian, dia buka puasa dengan buah rutab. Rutab ni payah juga, payah nak dapat rutab ni kan. Kalau kita kata saya tak dapat rutab lah Ustaz, habis saya dapat tamar, tak apa. Maka Nabi kita gaya dianya yang pertama sekali dia akan makan rutab. Rutab ni apa dia? Tamar separuh masak, itu dipanggil rutab. Tamar separuh masak itu nama dia rutab. Tamar separuh masak nama dia rutab. Jadi kalau di Malaysia lah sekarang nak cari rutab secara direct payah juga. Ni tamar yang tangkai tu. Yang dalam kotak tu kan. Itu jenis rutab. Sebab dia tak tahan lama. Dia tamar ni bila dia kering kan, itu boleh tahan. 1 tahun kita boleh simpan. Lain. Kalau tak ada tamar, barulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia pergi kepada, kalau tak ada rutab baru Nabi pergi ke tamar. Ada orang tanya, tamar ni kena makan ajwah ke Ustaz? Lah, tak syarat. Ayu tamrin. Mana-mana tamar je ada. Kalau kita boleh buka dengan ajwah, lagi baiklah. Tapi tidak syarat. Ni ada setengah orang miskin tanya, ni orang ustaz-ustaz ni banyak jual tamar. Ajwah aja sekarang ni. Ustaz tolonglah jual tamar yang biasa-biasa juga. Untuk kita bagi kategori. Ini tamar biasa, ini tamar sederhana, ini tamar ajwah. Ni asyik kempen ajwah aja. So, ajwah yang mahal. Jadi kita beri kelonggaran kepada para jemaah kita. Kemudian di antara lagi amalan yang kita kena buat, doa setelah kita berbuka puasa. Kita makan, buka puasa, kemudian baru kita doa, zahabaz zama'u wabtalatil uruqu wasabatal ajru, insya-Allah. Ini di antara doa-doa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara lagi peluang yang kita ada di sini, iaitulah kita mesti berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, berdoa. Sebagaimana dalam hadis innalis shaim 'inda fitrihi la da'wah ma turad. Doa bagi orang yang berpuasa dekat nak buka puasa itu doa yang tidak ditolak. Doa yang tidak ditolak iaitulah ketika kita nak buka puasa. Habis apa dia format doa Ustaz? Saya dah ajar di awal tadi para peserta sekalian, format doa kita ni senang je. Jangan susah-susah. Apa dia? Iaitu kita doa dengan bahasa Malaysia. Boleh. Yang pertama sekali kita doa untuk diri kita.
Doa untuk ibu bapa tengok kategori. Ibu bapa dah meninggal, kita minta Allah Taala luaskan kubur mereka, jadikan kubur mereka tu taman-taman syurga, kan? Angkatkan darjat mereka, ampunkan kesalahan. Atau kalau yang masih hidup, kita minta dia sihat, walafiat, selamat, dapat beribadat dengan baik, mati dengan husnul khatimah. Tengok itu. Pasangan masing-masing lah, suami kepada isteri, isteri kepada suami, dan doa kepada anak-anak. Kalau tengok keadaan lah, kalau anak kita bermasalah sangat, kita sebut nama seorang-seorang lah. Orang ni anak yang pertama baik tapi tak solat, na'udzubillah. Yang ni solat tapi bakhil, contohnya. Itulah di antara doa. Kemudian di antara amalan yang baik lagi untuk kita ambil raih pahala banyak di bulan Ramadan ini, iaitulah beri makan orang berbuka puasa. Beri makan orang berbuka puasa. Zaman kita ni Ustaz tak boleh, tak ada jamuan dah. Ada setengah negeri, saya tak pasti setengah negeri, dia tidak dibenarkan boleh jamuan tapau je. Bungkus, orang balik makan masing-masing. Kita kata tak apalah macam mana pun, tapau ke, kita pergi hantar rumah orang miskin ke, pergi hantar ke mana saja ke, boleh je. Yang pentingnya para jemaah sekalian, biarlah mereka itu berbuka puasa dengan makanan yang kita beri. Kita kata alhamdulillah. Di antara sunnah pelengkap kepada penyucian jiwa kita ni juga, kita mesti makan sahur. Kerana Nabi SAW sebut, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Nabi kata bersahurlah kerana sahur itu berkat. Dan beza di antara faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil kitab. Beza di antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab, iaitulah makan sahur. Saya makan sahur Ustaz, tapi sebelum tidur, pukul 11.30 malam, pukul 12. Lah, itu bukan makan sahur. Itu makan sebelum tidur nama dia. Sahur ni, waktu di akhir malam, sebelum subuh. Itu nama dia waktu afis sahur. Itu waktu sahur. Mana ada waktu sahur pukul 12 malam? Itu sahur ahlul kitab. Kita jangan ikut ahlul kitab, sebab kita bukannya ahlul kitab, kan? Jadi kita juga mesti memperbanyakkan ibadat-ibadat yang lain lah, saya ringkaskan. Jadi satu lagi yang kita kena ingat, iaitulah Al-Quran. Bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Kata di ahli fikir, ahli motivasi kata, beri masa dengan Al-Quran, bukan bila ada masa baru baca Quran. Lah. Kita mesti fokus target. Tahun ni Ramadan ni insya-Allah saya nak khatam Quran 2 kali. Saya nak khatam Quran 3 kali. Saya nak khatam Quran berapa kali? Atas kita lah. Atas kita nak khatam Quran berapa kali, pada ketika itu kita kena target. Kalau 3 kali, maknanya setiap 10 hari khatam sekali. Mana 3 juzuk satu hari. Oh, saya tak mampu Ustaz. 2 kali je dapat. 2 juzuk satu hari. Yang tak bolehnya, tak ada juzuk itu tak boleh. Yang tak ada juzuk itu tak boleh. Jadi alhamdulillah, itulah cara orang panggil serba ringkasnya yang dapat kita bincangkan. Sekarang ni kita beri peluang kepada moderator untuk mengendalikan sesi soal jawab ataupun tanya jawab kalau ada soalan. Kalau tak ada soalan, alhamdulillah, maknanya huraian kita pada pagi ini Ustaz Farhan sudah dipahami. Wallahu alam. Baik, terima kasih kepada Dr. Abdul Basit di atas penyampaian perkongsian kepada kita seperti tadi, yang mana saya boleh simpulkan antara perkongsian yang Doktor sampaikan seperti tadi, antara kelebihan orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini antaranya dibukakan pintu syurga, yang mana pintu syurga bagi orang yang berpuasa namanya Ar-Rayyan. Itu tandanya saya moderator pun saya fokus. Okey, pintu syurga Ar-Rayyan, mudah-mudahan kita dapat masuk ke pintu syurga Ar-Rayyan. Kemudian juga dibebaskan daripada api neraka dan juga syaitan dibelenggu. Seperti kata Dr. Basit, nak mudah faham, syaitan diikat. Jadi pesanan terakhir daripada Dr. Basit seperti tadi, jangan kita jadi pengganti kepada syaitan. Syaitan dah diikat, tapi kita membuat perkara-perkara yang syaitan laksanakan. Na'udzubillahi min zalik. Baiklah, sekarang seperti mana yang saya maklumkan pada di awal sebelum mulanya ceramah, kita akan buka sesi soal jawab.
Jadi tuan-tuan dan puan, jika ada persoalan, sebarang persoalan yang ingin ditanyakan kepada Dr. Basit, boleh typekan di ruangan komen YouTube, kita akan bacakan. Baik, sudah ada soalan yang pertama. Jadi saya bacakan terus, Dr. Basit, mana lebih utama khatam Quran atau tadabbur? Mohon penjelasan, Dr. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Farhan dan juga yang bertanya. Kita nak, dan di bulan Ramadan ni kita nak fokus yang mana? Jawabnya dua-dua kena fokus. Sebabnya dia panggil bulan Ramadan ni Syahrul Quran. Maknanya kalau kita tak habiskan bacaan Quran, bila kita nak habiskan? Sebab itu anak kata kita kena ada dua-dua. Bacaan untuk khatam. Satu. Target kita 2 kali. Target kita 3 kali. Kemudian waktu kita untuk belajar Al-Quran. Memahami Al-Quran. Belajar tafsir, belajar tadabbur, itu satu masa. Macam contohnya anak sekarang ni, daripada zaman PKP tadi, zaman PKP awal dulu, kita dah mula dengan tafsir Quran pada waktu pagi. Jadi sekarang ni pun kita teruskan waktu pagi. Hanya 40 minit je, 45 minit. Jadi masa yang lain-lain tu kita gunakan masa untuk baca Quran. Kalau kita boleh pergi masjid contohnya, kita boleh tadabbur Quran, boleh ikut majlis tadarus Quran. Cuma yang saya bimbangnya, ni moderator, yang saya bimbangnya grup khatam Quran setiap hari tu. Dia cari berapa puluh orang, contohnya 100 orang. Kemudian dibahagikan, setiap orang baca berapa muka surat. Pukul 10 malam kena lapor, semua dah baca. Jawabnya, awak baca hanya 10 muka surat saja, awak tak khatam Quran. Yang khatamnya grup saja khatam. Jadi pahala khatam tidak terlaksana sebab dia hanya baca 10 muka surat. Jangan terperangkaplah. Ni ada anak dengar orang tanya soalan itu, Ustaz, kami ni alhamdulillah khatam Quran setiap hari. Kata macam mana? Dia pun cerita dia buat grup. Kata yang awak baca apa? Bos saya bagi 5 muka je. Jadi saya tamatlah 5 muka. Kita kata awak hanya dapat pahala 5 muka je, bukannya ikut apa yang dibahagikan oleh ketua kita tu. Jadi kita kena ingat di situ para jemaah sekalian bahawa jangan kita mudah terperangkap dengan cerita-cerita ataupun dengan cara yang dibuat itu. Sebab nanti kita akan kerugian. Apa yang kita rugi? Kita rugi pahala, kita ingat kita hari-hari kita khatam Quran, rupanya tidak. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Dr. Basit di atas kupasan soalan daripada Puan Farizah tadi, yang mana lebih utama khatam Quran ataupun tadabbur. Dua-dua lebih penting lah. Jadi harap soalan Puan Farizah itu inilah dapat dijawab dengan sebaiknya. Baik, kita teruskan lagi jika ada soalan. Okey, ada. Ini maksudnya jemaah-jemaah ni para penonton fokus. Banyak soalan nak tanya kepada doktor. Baik, Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah pada bulan Ramadan ini kita niat qada puasa kita yang lalu? Maksudnya 2 dalam 1. Mohon penjelasan doktor. Dia Ramadan ni satu bekas je. Dia tak boleh masuk 2. Maknanya satu hari tu untuk satu je. Nak niat sunat pun tak boleh. Kita kena niat saja aku puasa Ramadan. Saja aku puasa Ramadan. Untuk tahun ni. Yang tahun depan, yang kita tertinggal lama-lama dulu, nanti bulan lain baru kita boleh qada. Tak boleh twin. Kalau boleh twin senang ya dia. Tak, setiap Ramadan ni kita qada yang ni, kita puasa yang untuk tahun ni, kita puasa yang lepas. Cuma ulama khilaf tentang kalau kita niat sunat, contohnya puasa 6 nanti. Boleh tak kita kembarkan dengan puasa qada? Saja aku niat puasa 6 dengan puasa qada. Itu khilaf. Tapi saya memilih pandangan yang lebih selamat, iaitu puasa 6, puasa qada, supaya tidak ada bertembung di situ. Sebab puasa qada, puasa wajib ni, dia kena niat pada waktu malam. Kenapa? Sebab apa nak niat daripada malam? Sebab dia nak full satu hari itu kita berpuasa. Satu hari itu kita puasa. Berbeza dengan puasa sunat. Saya pagi ni ingat ada kenduri. Hari cuti, hujan pula. Tengok-tengok kenduri tak jadi. Hujan lebat.
nak keluar pergi makan malas, baru pukul 11 pagi, kita pun niat puasa. Boleh? Itu dia. Jadi tak boleh lah. Kembar puasa Ramadan tak boleh. Sebagaimana orang pergi haji, umrah, satu kali buat, satu nama je boleh. Satu jiwa je boleh. Wallahu alam. Baik. Terima kasih Dr. Basit di atas jawapan seperti tadi. Harap Encik Nur Azlan tadi jelaslah. Okey, ada lagi. Ustaz, kalau mandi wajib pada waktu zuhur, kita tetap dikira tak berpuasa kan? Atau kita dikira tak puasa tapi jangan makan minum sebagai tanda hormat bulan puasa? Jadi mohon doktor. Maksudnya orang haid lah ni kan. Orang yang baru tamat dia punya tempoh haid. Kemudian dia waktu zuhur baru tamat. Jadi dia boleh mandi makan hadas, solat zuhur. Cuma makan tu boleh tak boleh, itu soalan dia. Jadi eloknya dia kata jangan makan. Dia panggil imsak, menahan diri daripada baki hari yang ada lagi tu. Daripada zuhur sampai ke maghrib. Kita kata ya. Tapi kalau makan pun tidak salah sebab memang dia tak puasa pun. Cuma eloknya begitu. Sebab waktu tu dia dah tamat haid. Tapi dia tak puasa gitu. Sebab puasa Ramadan ini dia mesti bermula daripada fajar, bukan daripada zuhur. Jangan kelirulah, tak payah keliru. Sama juga kita puasa-puasa sampai asar. Sampai waktu asar, keluar haid. Boleh je makan. Tapi tak payahlah istihar kita nak makan nasi. Wallahu a'lam. Itu dia. Terima kasih doktor. Okey, ada lagi? Banyak soalan hari ni. Dr. Abu Anas, boleh beri sedikit nasihat untuk kami insan-insan yang masih merangkak membaca Al-Quran? Cikgu Wardah SKTS. Terima kasih kepada cikgu. Alhamdulillah. Bagi ana sudah ada, bila kita ada kesedaran untuk nak belajar Al-Quran, kita kata Alhamdulillah, Allah Ta'ala dah buka pintu hati kita untuk mendekati kitabnya yang mulia. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, orang yang mahir baca Quran, dia ni bersama dengan level para malaikat yang mulia. Tetapi orang yang tergagap-gagap, orang kata yang baru belajar ni lah, kan? Alaihi syaq yuta'ti. Maknanya baca Quran tu letih kita nak habis. Satu juzuk mungkin 1-2 jam baru habis. Pelan-pelan baca, sikit-sikit baca. Nabi kata falahu ajran, dia boleh 2 pahala. Pahala baca Quran, pahala susahnya nak baca Quran itu sendiri. Jadi bagi jemaah yang sudah bersemangat untuk mengaji Quran, cuma belajar betul-betul lah. Quran ni dia kena syafahi, talaqi, ambil dengan mulut daripada guru. Contohnya kita wanita pergi cari ustazah, kat mana-mana lah, di taman kita, dekat rumah kita ke, kalau boleh saya nak belajar dengan ustazah, belajar berdepan. Sekarang ni ada juga ustazah yang buat online, boleh juga. Tapi kalau ramai-ramai online, kan, sebelum online tu dengan lagu-lagu dulu, dengan joget-joget melompat dulu dalam YouTube, tak payahlah. Sebab Quran itu bukan itu cara dia. Quran bukan itu cara dia. Jadi kita pilih guru-guru yang betul-betul. Cuma saya syorkan, kalau muslimat, carilah ustazah. Muslimin cari ustaz. Sebab kita nak sebut tu kena tengok mulut, kena tengok, mana memang kena beradab. Itu dia panggil musyafahah, mana mulut ke mulut ambil. Jadi kita tak elok lah kita duduk tengok wanita tengok laki-laki walaupun belajar Quran, syaitan dia masuk ikut lorong-lorong yang cukup berliku, berbahaya. Jadi alhamdulillah, jangan kata kita merangkak, kita mula sekarang merangkak. Ada setengah sahabat kita ni dia dah buka kelas khas. Dia ajar seorang-seorang. Kemudian bila dah kena baru jadi 3 orang. Bila dah kena lagi, baru naik 10 orang satu kelas. Itu bagus. Yalah, kita ni malu juga kan. Nak mengaji depan-depan, nanti orang ketawa. Apa dia kata, dia ni dah berapa dah dia punya level, tapi baca Quran tak betul. Kita kata tuan-tuan, ambil lah masa untuk baca Quran. Saya gurau lah cikgu. Sekarang ni zaman kita ni pen boleh baca Quran. Pen baca Quran. Takkanlah kita tak boleh ngaji Quran. Malu nak jawab depan Tuhan. Macam mana awak ni? Apa kitab kamu? Quran. Baca ke tidak? Belum lagi. Pen baca dah, saya belum baca lagi. Macam mana nak jawab? Wallahu alam. Betul. Terima kasih doktor.
Maksudnya jangan kita rasa rendah lah kalau kita tak boleh baca Quran lagi. InsyaAllah bila kita dah rasa minat nak baca tu, pun dah hidayah daripada Allah tu. InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, ada soalan lagi doktor. Assalamualaikum, boleh Ustaz huraikan hadis tentang terbuka pintu-pintu syurga dan tertutup pintu neraka di bulan Ramadan. Sedangkan syurga dan neraka hanya akan menerima penghuni setelah kiamat. Mohon penjelasan. Alhamdulillah. Dia tak kira mana persiapan tu di sini para ulama hadis kata secara fizikal memang dibuka. Yang ni tutup. Ada juga yang mengatakan itu satu gambaran kiasan bahawa luasnya rahmat Allah Taala pada bulan Ramadan ini seolah-olah pintu syurga tu buka luas-luas. Sempitnya pintu neraka untuk orang masuk, di mana pintu-pintu neraka ditutup. Jadi kita kata ada dua pandangan. Ada yang mengambil pendekatan kiasan, ada yang mengatakan Allah Ta'ala buka secara fizikal, masalah orang masuk tak masuk itu cerita lain. Yang pentingnya persiapan itu sudah ada. Sebab mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, syurga dengan neraka maujudatan, sudah ada sekarang. Syurga dengan neraka itu sudah wujud. Bukan kata nanti Tuhan buat bila hari kiamat. La, sudah ada. Nabi SAW telah pun dibawa melawat ke syurga. Dan Nabi juga pergi tengok ke neraka waktu Nabi solat gerhana. Dia tengah solat gerhana, tiba-tiba Nabi ke depan. Holor tangan. Sekejap lagi, undur ke belakang. Orang tanya, kenapa? Nabi SAW bagi tahu, waktu aku ke depan tu, Allah Ta'ala buka skrin, nampak syurga. Dan aku nak petik buah dalam syurga. Tapi aku ingat buah dalam syurga ni tak boleh makan di dunia, dia tak boleh ambil. Yang Nabi kita undur ke belakang tu kenapa? Terkejut. Sebab dia, kita macam kita sekarang lah. Kita kan skrin cantik, skrin yang mari pula, yang menakutkan. Itu gambaran syurga depan mata kita dengan ada skrin sekarang ni sudah senang lah para jemaah. Wallahu a'lam. Mungkin ada banyak lagi soalan tu. Itulah. Memang di YouTube ni berderet soalan doktor. Kita tengok lah. Tengok dah sempat lah kan. InsyaAllah. Kita teruskanlah. Bagaimanakah keadaannya bagi orang yang meninggalkan puasa dengan sengaja sepanjang hidupnya perlu bayar fidyah? Orang yang meninggal puasa dengan sengaja sepanjang hidupnya. Dia di sini ada dua pandangan ulama yang masyhur dalam fiqh mazhab Syafi'i ini. Dia kata dia berganda. Mana kalau kita tinggal 5 tahun dulu, puasa tahun yang kelima dulu jadi 5 cupak. Satu hari kena ganda dia punya fidyah. Kena ganda dia punya fidyah. Kalau 5 tahun boleh lagi lah Ustaz. 5 tahun. Tahun yang pertama dulu 5 tahun. 5 kali 5. Maknanya 30 cupak kali dengan 5. Jadi berapa? Mana cikgu matematik ni? Alamak, saya pun lama dah tak kira ni. Itulah dia jadi. Kamu tahun yang kedua jadi 4. Tahun yang ketiga 3. Tahun yang kedua jadi 2. Tahun yang pertama untuk tahun ni jadi cupak. Cupak tu lebih kurang dalam 700 gram. Cuma yang orang duduk kira sekarang ni yang menakutkan, dia nak kira semua. Ayah saya mati, saya nak bayar semua fidyah ke dia. Daripada umur dia 15 sampai umur 70 tahun. 55 tahun orang nak bayar. Tahun yang pertama cupak. Tahun yang pertama satu hari je 55 cupak. Macam mana nak kira? Dia kira-kira satu trailer kena mari beras. Lepas dia tanya ustaz tak mari dah. Gitulah suasana yang ada sekarang ni. Jadi mudah ya masalah ni, masalah yang agak orang panggil praktikal. Jadi kalau ada kes sungguh berlaku, cuma saya sendirilah secara peribadi, Ana lebih suka kalau orang tu memang tinggal puasa dan dapat dikesan dia tinggal. Kalau sekadar agak-agak je, andaian, saja nak tunjuk baik ya, tak payah. Saya nak bayar semua ni, nak bayar semua kepada ayah saya ni lah, tak apalah. Ayah dia baik, pergi haji dah, solat tak pernah tinggal, baik pada dia lagi. Tapi dia pula sibuk-sibuk nak bayar fidyah. Kita kata janganlah, kita bayarnya betul-betul orang tertinggal. Jadi masalah fidyah ni panjang. Kalau ada lagi soalan, kita beri peluang orang lain lah. Okey, stop. Okey, kalau boleh ada satu lagi soalan. Okey, Assalamualaikum Ustaz. Dalam Ramadan ini banyak amalan boleh buat. Mana yang penting? Buat semua atau istiqamah? Penutup soalan.
Baik, terima kasih. Alhamdulillah dalam risalah yang saya tunjuk tadi, kita dah senaraikan yang pertama sekali puasa. Ramadan pun nama dia puasa, bulan puasa. Kemudian yang kedua, fokus Ramadan ini dua perkara besar, iaitulah Al-Quran dengan qiyam Ramadan. Jadi kita cuba fokuskan. Itu untuk amalan, orang panggil amalan secara peribadi lah, secara fizikalnya. Amalan yang boleh kita wakilkan, sedekah. Sedekah tak apa, kita tak pergi pun. Tak, kita tak pergi masjid ni pun tak apa, kita nak hantar ke tempat orang miskin pun boleh, bagi NGO untuk lo buat. Yang pentingnya kita nak ambil peluang, kata dalam sahabat kata, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kana ajwadun nas. Sangat pemurah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Tetapi pemurah itu lebih lagi, berganda-ganda lagi ketika datangnya Jibril mudarasatul Quran. Karihil mursalah, seperti angin kencang, maknanya laju sekali. Jadi kita sekarang ni pun baca Quran kuat dah. Solat tarawih pun kuat, tapi tabur masjid jeling je, alah. Mesti karihil mursalah, mesti juga kita kencang juga dengan sebagaimana angin kencang itu kita kena buat. Jadi itulah di antara risalah. Tuan-tuan yang ada tu boleh ambil risalah yang telah dipublishkan, kan? Boleh tengok dan boleh baca. Kita kata alhamdulillah. Jadi kalau dah habis kan? Habis dah, Ustaz Farhan? Selesai dah. Jadi kalau dah habis, saya ucap terima kasihlah. Cuma ada soalan yang terakhir tu macam mana? Ada. Oh, bolehlah kita ambil satu lagi ya, Doktor, boleh ya? Sekiranya saya puasa di Saudi mula 1 Ramadan pada 2 April, kemudian balik ke Malaysia akhir Ramadan di Malaysia, di Saudi dan 1 Syawal, bagaimanakah dengan puasa pada hari tersebut? Jadi isu tahun ni berbeza di antara kita dengan Mekah. Ramai pula yang pergi puasa di Mekah tu. Cuma ulama bezalah. Kita dalam Islam ni dia bulan Islam, bulan Hijri, bulan Qamari, dia ada dua je. 29 dengan 30. 31 tak ada. Yang bulan Syamsi ada 31, ada 28. Jadi bagi orang yang puasa di Mekah, bila balik Malaysia tahun ni takwim kata 30 hari ke? Kalau 30 makna dia akan jadi 31 hari. Maka di situ akan timbul khilaf ulama. Ada yang mengatakan bila hari yang ke-31 tu dia diam-diam je minum air kat rumah, jangan takbir raya lagi, tunggu dulu. Takbir raya nanti malam bersama dengan orang lain. Ada juga pandangan mengatakan oleh kerana negara dia belum raya, maka dia kena puasa walaupun 31 hari. Maka saya bagi solusi yang paling mudah sekali. Oleh kerana tuan dan puan duduk di Mekah, waktu nak balik tu kita musafir, kita orang bermusafir ni boleh buka puasa. Jangan puasa atas kapal terbang. Makan je. Orang bagi atas kapal terbang tu bagi. Bagi buah tamar makan, bagi spaghetti makan, bagi apa semua kita makan. Bermakna bila kita balik Malaysia, kalau Malaysia puasa 30 hari, kita pun jadi 30 juga. Sebab kita buka 1 hari. Tapi kalau nak buka senang-senang kat rumah tak boleh lah. Semua waktu kita dalam perjalanan tu kita buka puasa dan penyelesaiannya sedemikian. Wallahu alam. Setakat tu dulu. Terima kasih kepada pengerusi PIBG, Puan Farizah dan semua guru-guru besar, moderator dan semua para jemaah sekalian kerana sudi untuk beri peluang kepada saya berkenalan dan berkongsi maklumat walaupun di alam maya. Mudah-mudahan kita jumpa satu hari nanti di alam nyata insya-Allah. Kalau tak jumpa di dunia, Allahumma jma'na, ya Allah kumpulkan kami semua di syurga-Mu nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Jadi kita ucapkan tahniah, taqabbalallahu minna wa minkum jami'an salihal amal. Mudah-mudahan Allah Taala kabulkan puasa dan semua ibadat yang kita lakukan. Sekian, assalamualaikum.